Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Khamis malam Jumaat. Wajah yang muncul pertama adalah Ruby Din bersama dengan pasangannya. Tapi nama yang muncul ada Ediksi Diksi. Salam perjuangan Datuk. Terima kasih. Salam Adiwara Angkasa. Waalaikumsalam dari Pasir Gudang, Johor, jauh tu. Ibrahim Cik Muda, Assalamualaikum. Ruby, Ediksi Diksi. Suara tak ada? Ha? Alamak, apa lagi ni? Suara tak ada. Ada tak suara ni? Ini betul-betul. Suara ada tak, teman? Teman-teman semua, suara okey? Kamal Zaman, no voice. Aduh, hai. Tak apa, tak pakai. Sekarang ada suara tak? Assalamualaikum, saudara. Ruby Din, suara dia tak ada ni. Adino makan apa? Saya makan bihun dengan tapai. Terima kasih. Suara dah okey, tak apalah. Jadi tak payahlah buanglah ni. Beli mahal-mahal pun tak boleh pakai ya. Rusinin Kurungot daripada Sabah. Fazah Abu Bakar, Saudara Isyam Sabtu, Adiwara Angkasa, suara okey, alhamdulillah. Saadia Saleh, Sang Arjuna tambah tapa. Adnan, Osman Ghazali, Haji Azhar Manaf, Nur Haslinda. Apa khabar Linda? Ini Manjung ni rasanya tak? Haslinda apa khabar? Ya, orang Manjung, dia Manjung. Manjung macam mana? Panas ke sejuk ke? Suara okey, terima kasih. Nuraini Rahmat, Hamili, Manika, Mpok Teh, Zul Osman, Nasir Bazrin, Aliyah Abdul Latif, Katpatku, Akhir Hazim, Syuhami Musa, Haji Wan Ismail, apa khabar Wan? Tengku Osman, salam perjuangan. Mimi, Assalamualaikum, terus berjuang, terima kasih. Yang Maya, Saudara Fazli, Yup, Ishak Osman, Nenek Pora pun kosong juga. Salam Datuk dari Muar, Sadam Husin. Aduhai, nama sedap tu. Man Azhar, Yang Maya, Simbat Sim, Abdul Talib, apa khabar Saudara Talib? Dia Penang Clear, no? Tok Lebay sibuk nak gaji. Itulah Ros Diana. Begitulah keadaannya, nak buat macam mana? Rakyat susah. Kita ni mereka Samsul Anwar, apa khabar? Hem, Azam Cik dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya nak sebut satu persatu. Kalau saya tak dapat sebut tu, malam nanti saya akan tengok. Kalau saya tulis like tu, Saudara Talam Shah, apa khabar? Dan Saudara Talam Shah berkirim salam pada semua teman-teman pelayar dalam media sosial ini. Saudara Kenain, dari Ipoh Zaizul, Salihin Usuldan. Dari mana Saudara Salihin? Assalamualaikum. Cik Qaha, Nazil, Hashim, apa khabar? Saya dah baca buku pertama. InsyaAllah malam besok nak ulah buku Saudara Nazil tu. Buku pantun beliau. Okey. Saya melaporkan hari ini agak tidak begitu menyenangkan. Kerana laporan COVID-19 nampaknya dia meningkat pula. Semalam berkurangan 822. Hari ini keseluruhannya adalah 919. Cuma kematian cuma seorang saja, ya, Saudara Puan Halimah Hashim. Jumlah terkumpul COVID-19 di negara kita adalah 43,791. Kematian adalah 303 sebab ini seorang meninggal. Saudara Jaafar Ahmad, salam dari Perak. Alijah, Assalamualaikum, ya. Dari negeri-negeri di Sabah naik balik. Semalam 259, hari ini 319. Warga Sabah sudah 21,767 yang terkumpul yang dijangkiti virus corona. Labuan turun semalam 46, hari ini 35. Sarawak juga turun semalam 14, hari ini 8, alhamdulillah. Kedah syukur semalam 17, hari ini 3 lagi. Cuma 3 saja jangkitannya. Cuma di Penang agak merusingkan kita sebab semalam 26, hari ini naik 63. Orang Penang, cek oi, jaga-jaga. Sama ada ni daripada balik pulau ke, daripada Tanjung ke, daripada Batu Buah, tak tahu. 63 naik. Semalam 26 saja. Di Perak, alhamdulillah yuk. Tinggal 9 orang saja hari ini. Semalam 14, hari ini 9 orang. Jumlah terkumpul di Perak 682 yuk. Berhati-hati. Di Selangor juga berkurangan, semalam 178, hari ini 174. Jadi kurang 4 orang.
Warga terkumpul Selangor adalah 6,875. Di Kuala Lumpur naik semalam 21, hari ini 49. Di Putrajaya semalam 3, hari ini kurang 31. Di Negeri Sembilan, aduhai. Oh, ni berat. Weh, berat. Semalam 225, hari ini 240. Negeri Sembilan. Negeri kecil tapi macam mana ramai sangat ni, 240. Semalam 225. Sehari sebelum tu 141. Dia dah turun. Mula-mula 260, dia turun 241. Naik balik 225, hari ni naik lagi 240. Di Melaka pun begitu juga. 2 hari lepas tak ada, kemudian 6 orang, hari ni 8 orang, naik lagi. Johor berkurangan, balik pada 8 orang. Di Pahang, alhamdulillah, satu hari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warga Pahang sudah pun mengikuri warga Perlis untuk mempertahankan kejuaraannya supaya tidak dijangkiti oleh virus corona. Di Terengganu juga sudah 4 hari berturut-turut. Alhamdulillah orang Terengganu. Musim-musim gini ni kalau boleh bertahan ni dah 4 hari tak ada jangkitan. Di Kelantan, Saudara Azmi, semalam 1 orang, hari ni 2 orang naik. Cuma di Perlis, alhamdulillah semalam 2 orang, ini kembali balik kosong sifar. Jadi kita mengharapkan supaya apa yang berlaku di Perlis, saya rasa lah semalam di Perlis tu adalah jangkitan daripada luar mungkin ya. Dan berdoalah kita supaya Pahang, Terengganu, Perlis, kalau boleh di Kelantan, Putrajaya, ini kawasan-kawasan yang boleh sifar. Begitu juga di Johor dan juga di Melaka. Tapi macam di Kedah juga sebenarnya boleh kalau mau, sebab cuma tinggal 3 orang saja. Jadi jangan kita mengikuti, kerana di Amerika sana sudah lebih 10 juta. Di Amerika laporan daripada CNN sudah 10,272,929 orang dijangkiti wabak virus corona. Waktu dia orang sekarang ni perang ni, dia punya Perdana Presidennya. Dan kematian sudah 239,896 orang. Saya menjangkakan dan banyak ahli-ahli perubatan, pakar-pakar saintis menjangkakan. Perak ada tadi Syarudin, tapi di Pulau Pintar, di Pulau Buntar lah ya. Baik, saudara. Saya menyentuh tentang virus corona ini, saya tertarik dengan saranan Yang Berhormat Datuk Rosni Zahari. Dia kata dalam tulisannya, PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Masyarakat ni, adakah ia satu keperluan? Dia sudah mempersoalkan. Kerana katanya semalam Akademi Perubatan Malaysia menggesa agar kerajaan menarik balik PKPB dan mencari alternatif lain. Kerana beliau merasakan langkah yang diambil oleh kerajaan dengan melanjutkan lagi tempoh PKPB adalah satu langkah yang katanya agak keterlaluan. Kerana negara kita berada dalam keadaan ekonomi yang sangat suram. Sejak Mac 2020 bila mana PKP pertama kali diumumkan, ekonomi negara kita begitu suram. Ramai rakyat yang terkesan akibat daripada PKP tersebut, tapi keadaan masih lagi terkawal. Dan dengan langkah automatik moratorium yang diberikan oleh institusi kewangan, rakyat boleh menangguhkan apa-apa bayaran pinjaman. Tapi hari ini katanya beratus ribu rakyat kehilangan kerja, beratus ribu perniagaan ditutup, berapa ratus ribu pula nanti yang akan diisytiharkan muflis. Urusan rasmi kerajaan mengikut jadual yang ditetapkan yang memakan masa berbulan-bulan. Perbicaraan mahkamah ditangguhkan, kes yang tertunggak berlama-lama. Dan statistik COVID-19 semalam, dia report semalam, adalah sebanyak 822 per 32.7 juta rakyat Malaysia. Kalau dibuat pecahan mengikut negeri adalah seperti berikut katanya. Sabah ada kes 229. Rakyat keseluruhannya 39 juta. Penduduk Sarawak 14 orang yang kena. Sedangkan rakyat keseluruhannya 21 juta. Penduduk Selangor daripada 55 juta rakyatnya, 179 dijangkiti virus corona. Johor 34 juta, 10 orang sahaja. Kemudian di Perak 24 juta, 14 orang. Di Kedah, ini laporan semalam. Dia refer pada apa yang dilaporkan semalam. Di Kedah daripada 21 juta, 17 orang. Dan di Kuala Lumpur daripada 1.8 juta, 21 orang. Penang pula katanya daripada 1.6 juta rakyat Penang, 26 saja yang dijangkiti virus corona. Sementara di Kelantan daripada 1.6 juta rakyat Kelantan cuma 1. Dan daripada 1.6 juta rakyat di Pahang, tiada yang dijangkiti. 1.1 juta rakyat di Terengganu tak ada jangkitan. Negeri Sembilan betul, 225 orang daripada 1.1 juta rakyat keseluruhan.
Sementara daripada sejuta rakyat di Melaka, 6 orang saja. Dan semalam daripada 300,000 penduduk Perlis, hanya 2 orang saja yang dijangkiti. Labuan daripada 100,000 penduduk, hanya 46 orang. Dan Putrajaya daripada 80,000 penduduk, 3 orang saja yang dijangkiti virus corona. Jadi menurut Datuk Yang Berhormat Datuk Rosni Zahari tadi, dia kata adakah kita perlu menunggu sehingga angka kembali ke single digit, itu nombor satu, bawah 10, baru kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa? Apa akan terjadi jika angka single digit tidak tercapai? Adakah PKPB ini akan dilaksanakan selamanya? Atau bagaimana nasib rakyat Malaysia? Seterusnya, wallahu alam. Beliau meminta supaya pihak pemerintah, pihak kerajaan mengkaji semula. Daripada pemerintah PKP mungkin ada kawalan daripada jam pukul 12 malam sampai 6 pagi misalnya. Jadi tidak berterusan. Ini tempohnya selama sebulan. Agak menyukarkan. Itu tulisan daripada Yang Berhormat Datuk Rosni Zahari yang masuk dalam wall saya pada hari ini, dan saya lontarkan untuk pandangan kita semua. Kita bukan nak menyanggah, tapi persoalan yang dilontarkan oleh beliau itu ada logikanya. Nazrul Taufiqullah Asyad, apa khabar tu? Waalaikumsalam. Hazim Osman Samariang, Putrajaya, Kuching, Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Alun Yahya. Baik, kita cuba melihat sedikit apa ini panduan ataupun kata-kata yang Faris Aid, kata-kata hikmah daripada Abdullah bin Amru dari Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda, pada hari pengadilan kelak, katanya, akan diseru kepada sahibul Quran, iaitu ahli Quran, teruskanlah baca Al-Quranmu dan teruskanlah menaiki tingkat demi tingkat syurga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya tempat terakhirmu ada pada ayat terakhir yang kamu baca. Ini hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2838. Status hadisnya adalah hadis sahih. Jadi pengajaran daripada apa yang dilafazkan oleh baginda Rasulullah SAW, dia kata syuhibul Quran ialah mereka yang ahli dalam Al-Quran dan sentiasa mendampingi Quran, juga penghafal Al-Quran. Syahibul Quran akan sentiasa menjaga hak Al-Quran dengan membacanya, menghafal, memahami dan melaksanakan tuntutan Al-Quran. Jadi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran perlu memberi tumpuan dan perhatian serta bersungguh-sungguh secara berterusan membaca dan menjaganya. Semoga Al-Quran menjadi pegangan dan panduan hidup. Jadi daripada Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama anda berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Ini hadis riwayat Malik yang ke-1395. Kerana pada hari akhirat nanti, saudara, orang yang membaca Al-Quran berterusan akan menaiki tingkat demi tingkat ke dalam syurga dan terus membacanya dengan tartil sebagaimana ia membacanya ketika di dunia. Ingat saudara, ini kiriman daripada Johor, negara rahmah ummah sejahtera. Jadi bersama-samalah kita mengambil pengajaran dan kita mengambil panduan hidup kita dengan apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Mahmud Abu Bakar, Assalamualaikum, teruskan memberi pencerahan isu politik. InsyaAllah, sabar, pelan. Komen pasal apa malam itu. Malam ini tajuk perbincangan kita adalah bicara hati rakyat. Bicara hati rakyat, ya. Bagaimanapun sebelum saya membicarakan persoalan hati rakyat, jangan lupa kalau ada apa ni, benar Al-Quran pedoman hidup kita, ya, Sulaiman Wahab. Selalunya selepas saya membacakan hadis ini, kita perlu kehidupan. Jadi e-commerce. Jadi saudara yang ada bahan nak diiklan dan sebagainya, hantarkanlah untuk kita sama-sama berkongsi dalam sesi e-commerce. Tak lama pun, dalam 2-3 minit saja. Jadi kerana tak ada lagi, saya terus mempromosikan buku-buku saya. Tentulah buku kisah hidup perjuangan yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah, iaitu rahsia yang terpendam, yang ramai orang tak tahu. Saya perlu baca, baru tahu bagaimana keadaan sebenarnya politik negara kita. Dan juga catatan diary dari penjara, iaitu tulisan harian, catatan diary daripada almarhum Datuk Harun Idris, pejuang bangsa kita. Mungkin saudara yang usia bawah 40 tahun tak kenal beliau.
Tapi orang rakyat Selangor sama ada daripada Rawang bawalah ke Kajang, daripada Ceras bawalah pergi ke Kelang. Orang Melayu ni berhutang budi yang teramat tinggi terhadap yang almarhum Datuk Harun Idris, kerana boleh dikatakan berjuta yang dapat tanah dan tempat peninggalan. Tapi apakah mereka sempat menghadiahkan Al-Fatihah dan sedekahkan, berdoa agar roh Allahyarham Datuk Harun ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi? Terpulang pada saudara. Jadi kalau saudara mau memiliki buku itu, sila hubungi Azhar. Itu Azhar tu anak saya sebenarnya. 011 330 41241. Dia jaga bahagian buku dan mak dia. Ya. 011 330 41241. Anak bongsu lah katakan. Dan tentulah juga kalau saya dalam keadaan begini nak makan kuih ke apa semua yang saya ada setakat ini. Tak tahu apa resipi terbaru, saya tak tahu. Iaitu setakat ini kuih bahulu berdal. Bahulu berdal ni sedap, orang Perak. Kalau saya nak merasanya, harganya saya tak tahu. Boleh bertanya dengan Azhar. 011 Dek Man, Datuk dah makan ke? Saya dah makan. Bahulu berdal di Perak ni. Jadi bolehlah berkongsi perniagaan dengan Azhar. 011 330 41241. 011 330 41241. Dan kalau nak makan nasi, nak makan dengan ketupat, nak makan dengan nasi goreng, nak makan lemang, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Boleh hubungi beliau 017 711 4300. 017 711 4300. Berhubunglah dengan Siti Farehah. Samsul Syam, Waalaikumsalam Haji and Hajah. Abdul Aziz, Al-Fatihah untuk arwah Datuk Harun. Samalah kita ya, kita mengingati pejuang-pejuang bangsa kita, mereka yang telah pun kembali ke rahmatullah. Sebelum saya nak bercakap tentang bicara hati rakyat ni, saya dapat satu kiriman seronok juga ya. Dalam kita berbual untuk pengetahuan, hanya sekadar kebetulan ke? Ya, apakah ini sekadar kebetulan ya? Seorang mengantar surat kepada saya. Dia kata Joe Biden, itu Presiden Amerika, merupakan Presiden yang tertua dalam sejarah dilantik sebagai Presiden Amerika. Dia 70 lebih usia dia, merupakan Presiden tertua. Kemudian Kamala Harris merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai naib presiden. Naib presiden di Amerika itulah timbalan Perdana Menteri lah kalau kita kat sini. Jadi orang nombor 2 ya, Kamala Harris adalah merupakan wanita pertama dalam sejarah di Amerika dilantik sebagai naib presiden, itu vice president atau timbalan Perdana Menteri lah kita ni. Dan Donald Trump, Donald Trump ni Perdana Menteri, merupakan Perdana Menteri yang terkaya, bilioner, yang terkaya lah di Amerika itu, yang telah ditendang keluar oleh pengundinya. 3 ya, 1 Joe Biden, 2 Kamala Harris, yang ketiga Trump. Itu berlaku tahun ini. Tetapi 2 tahun dulu, tahun 2018 di Malaysia. Hebatnya Malaysia ni mendahului Amerika. Di Malaysia, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang paling tua dalam sejarah sebagai Perdana Menteri. Kemudian Dr. Wan Azizah menjadi wanita pertama dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan orang terkaya yang tersingkir daripada jawatan Perdana Menteri. Jadi artinya kita ni di Malaysia ni is ahead than Amerika. Ini sekadar pencerahan dan elok kita fikirkan bila saya tengok betul juga kata. Jadi artinya Malaysia ni mendahului Amerika lah. Amerika kena belajar politik daripada Malaysia. Tak gitu. Ini elok kita fikirkan. Sekadar kita duduk diam-diam. Betul juga Malaysia ni. Okey. Sekarang ni saya melihat, ini kita masuk bab politik lah. Apa yang dibentangkan dalam parlimen berhubung dengan bajet. Semua rakyat tumpu pada parlimen, bajet, Saudara Syamsul Syam, UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Ya, memang Datuk Harun Idris pernah menjadi magistrat di Mahkamah Kelang. Betul. Beliau merupakan sebagai magistrat dan juga merupakan penasihat undang-undang kerajaan Selangor sebelum menjadi Menteri Besar. Okey. Waalaikumsalam Saudara Rosdi. Salam Nazli.
Apa khabar? Lambat masuk hari ni sebenarnya. Apalah, sedang makan kok. Makan apa tak tahu. Samatuk ya. Fazilah Abdul. Okey. Apa yang dibentangkan di Parlimen berhubung dengan bajet sebenarnya adalah merupakan jangkaan perbelanjaan yang bakal diluluskan untuk dibelanjakan tahun hadapan. Saya jangan ingat lulus besok, lulus selesai. Tak. Hanya selepas Januari 2021 saja, jadi sekitar sebulan lebih daripada sekarang ni, baru apa saja yang terdapat dalam peruntukan bajet itu boleh digunakan. Jadi bukan untuk bulan ini, bukan untuk bulan depan, bulan 12, bukan. Sama ada ia merupakan bantuan prihatin rakyat BPR yang diumumkan oleh Tengku Zafrul. Itu bukan untuk sekarang. Itu hanya terlaksana selepas Januari. Tapi bila nak dapat tak tahu lagi. Begitu juga dengan bantuan tekun atau sebarang peruntukan di bawah pelbagai kementerian. Tapi persoalannya sekarang ni, untuk hidup hari ni, ini masalah sebenarnya. Kerana kesan daripada COVID-19 ini, kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang awal, lanjutan pada bulan ini, Perintah Kawalan Pergerakan bersasar, kita merasakan sesuatu perlu dilakukan. Kerana untuk hidup hari ini, pimpinan kerajaan perlu melakukan tindakan pantas dan segera. It is a fast action now. Bukannya untuk tunggu lagi selepas bajet. Banyak saya dengar kawan-kawan berborak dengan saya kata lepas bajet. Saya kata itu bajet bulan depan. Belum tahu lagi duit ada ke tak ada sebagaimana yang didebatkan dalam Parlimen. Now, sekarang ni. Hari ini rakyat memerlukan duit. Ini masalah dia. Segala-galanya sudah semakin gawat sekarang ni. Dan sebab itulah saya rasa rakyat semakin bosan dengan persoalan politik. Sama ada cerita PAS ke, cerita UMNO ke, cerita PPBM ke, PKR ke, DAP dan apa saja. Rakyat dah terpinga-pinga sekarang ni. Sebenarnya rakyat sedang fikir, tiba-tiba saja kita terjebak. Kita berada dalam suasana yang sebegini tenat. Sebab laporan tahun lepas mengatakan rakyat Malaysia cuma mampu dalam simpanan yang dia ada. Ini kajian daripada Bank Dunia dan Bank Negara. Yang saya baca, saya ingat dalam 8 bulan ke 9 bulan dulu. Melaporkan bahawa rakyat Malaysia, khususnya warga bangsa Melayu dan Marhain, yang Marhain ni, mereka mempunyai simpanan cuma 3 bulan untuk bertahan. Kalau lebih daripada 3 bulan, mereka sudah kolaps. Ini keadaan sebenarnya sekarang ni kita sudah masuk bulan yang ke-8. Kira hebatlah juga rakyat Malaysia ni. Sebab kita mampu bertahan dah 8 bulan. Tetapi sesuatu perlu digerakkan sekarang. Sesuatu perlu dilakukan sekarang. Tak perlu tunggu bajet. Kerajaan kena fikirlah. Sebab hari ini untung nasib rakyat benar-benar dalam keadaan yang cukup tertekan. Jadi kesan daripada kawalan perintah kawalan pergerakan, rakyat hilang pekerjaan. Macam apa yang kata daripada Datuk Rosni tadi. Kalau mereka pula bekerja di rumah, gaji kena potong. Sikit lagi pendapatan. Bagaimana dengan bil api? Bagaimana bil air? Bagaimana seorang-seorang kereta? Bagaimana kes-kes sekarang ni? Bank, sebab moratorium masih belum ada pengumuman. Belum ada pengumuman resmi dari kerajaan. Moratorium ini boleh dilanjutkan 6 bulan lagi. Kalau ini berterusan, bank sudah sampai surat saman. Jangan sampai nanti bila habis selesai, usai saja Parlimen dalam bulan Disember nanti, kerajaan kata okeylah, moratorium teruskan. Tapi kereta dah kena tarik. Rumah dah nak kena lelong. Dan sebab keadaan sekarang ni menuntut. Situasi hari ini menuntut pimpinan kerajaan sekarang ni supaya bajet ini diluluskan. Berkali-kali ni apa yang kita dapati sekarang ini, larilah, terganggu. Ini apa yang dialami sekarang ini, bajet dibentangkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul itu untuk tahun depan. Masalah sekarang. Sebab kita tiba-tiba negara kita, sejak daripada bulan Mac lagi, dilanda musibah yang di luar jangkaan. Di luar jangkaan sama sekali. Ekonomi tiba-tiba saja mengudum macam mana ekonomi dunia. Dalam bahasa Inggeris kita helpless. Dalam keadaan yang tak mampu ni. Terkapai-kapai. Rakyat sekarang ni terkapai-kapai mengakibatkan
boleh katakan sektor perdagangan dalaman kita ni juga tergugat. Kedai-kedai tak didatangi orang, pusat membeli belah memang sepi sesepi-sepinya. Pelancongan gone. Sektor pelancongan. Banyak lagi lah. Kesan daripada bulan Mac itu hari. Dan ini berlanjutan sekarang ni, bila kena pula lagi sebulan ni, kita tak tahu apakah nanti bila bajet dah diluluskan, dah tergolek dok. Kata orang budak-budak anak-anak muda sekarang ni. Ini keadaannya. Jadi sepatutnya apa saja yang ada, kerajaan yang ada sekarang ni, dia kalau tengoklah daripada tabung mana yang ada, keluarkanlah. Cepat-cepat keluarkanlah. Sebab contohnya di kawasan desa, di kawasan bandar. Rural area. Macam di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perak, di kawasan-kawasan yang bukan kawasan bandar. Kawasan bandar lebih lagi terkesan. Sebab tiba-tiba saja selama hari ni mereka bangun pagi pukul 5, pukul 6 lepas semayang, start kereta nak pergi kerja. Hari ini dah tak boleh, tak ada kerja. Kilang-kilang dah tutup. Pendapatan hilang. Tiba-tiba saja kita sekarang ni. Ini yang saya katakan musibah yang kita tidak jangkakan. Jadi sepatutnya pimpinan kerajaan harus bertindak. Khususnya mereka berada di Kementerian Kewangan. Mereka yang berada di Jabatan Perdana Menteri. Jangan lagi melontarkan retorika politik. Rakyat dah tak nak dengar cerita politik sekarang ni. Kadang-kadang mereka dah bosan dengar. Tak ada cerita lain. Orang ni nak pangkat ini, orang ni nak jadi Perdana Menteri, orang ni jadi Menteri, orang ni parti ni nak tanding, nak buat pilihan raya. Rakyat dah bosan sekarang ni. Ni masalah hari ni. Besok aku nak makan apa? Ini persoalannya. Jadi janganlah sampai keseronokan mereka meladani politik, melupakan tentang untung nasib rakyat. Jangan sampai keadaan menjadi chaos. Ini keadaannya sekarang ni. Saya menerima satu panggilan telefon seorang yang beri nama dia kata nama dia Pak Uda. Sedih saya dengar. Ini cerita Pak Uda. Dia hantar telefon kepada saya dengar tadi. Dia bukan dalam 1 minit setengah ke 2 minit lah dia punya rintihannya. Dia kata, Datuk, mula dia hantar pada anak saya. Dia hantar pada anak saya Azhar. Dia kata tolong bagikan kenyataan saya ini pada ayah awak supaya dia dengar, supaya dia dapat nyatakan dalam bicara dia malam ini. Saya dengar. Cerita kisah Pak Uda ini, dia kata, dia asalnya jual putu buluh. Saya kalau dia jual putu buluh, tentulah dia dalam kawasan bandar. Sama ada di kawasan bandar Kuala Lumpur, ataupun di kawasan luar bandar pun masih lagi bandar. Sebab bandar ni petang-petang orang jual putu buluh. Mungkin di Alostar, mungkin di Ipoh, mungkin di Sri Iskandar, mungkin di Shah Alam, mungkin juga di Bangi dan sebagainya. Dia kata dia jual putu buluh. Apabila berlakunya COVID-19, dia hilang mata pencarian. Dan hari ini dah habis dah selama 8 bulan ni dia tak ada lagi, tak ada upaya. Dia berusaha cari sana, cari sini. Malahan dia kata untuk makan seharian pun terpaksa bertanya pada jiran-jiran. Bertanya pada tekun, tidak ada peruntukan dia kata. Bertanya pada pinjaman, marah dan sebagainya. Dia kata dulu dia ada jaminan untuk anak dia, untuk saudara dia, menjamin. Jadi dia duduk dalam krisis. Kemudian nak minta bank, memang tak ada. Sebab dalam bank pula tu bahawa dia disenarai hitamkan. Jadi ke mana dia nak mengadu? Itu untung nasib Pak Uda yang menjual putu buluh. Nak memulakan perniagaan pun dah tak boleh. Sebab itulah beliau mengharapkan, amat mengharapkan agar pengeluaran wang daripada simpanan pekerja ini, tabung simpanan pekerja EPF ini dapat disegerakan bagi membolehkan dia memulakan kembali perniagaannya yang tak seberapa untuk meneruskan kehidupan. Sedih saya dengar. Ini kisah Pak Uda yang menjual putu buluh. 2 hari lepas saya mendapat juga kiriman satu orang menghubung saya, itu Kak Limah. Dia jaga kantin sekolah. Sekarang ini bila sekolah dia tutup, dia hilang pencarian. Bukanlah banyak. Dia kata pendapat saya jaga kantin sekolah dapat RM20, RM30 sehari. Itulah nak menanggung anak 4 orang.
suami pendapatan buruh kasar. Dan sekarang ni tak ada pekerjaan. Bila sekolah ditutup. Sedih saya dengar. Bila sekolah ditutup, apa lagi pendapatan dia ada? Sebab dia kerja membantu di kantin sekolah, bukan kantin dia. Kerana sekolah ditutup untuk sebulan. Tak tahulah, mungkin Januari. Kalau dari sekarang ni bulan November, masuk Disember, Januari, 2 bulan. 2 bulan, zero income. Ini masalah yang dialami oleh Kak Limah yang jaga kantin sekolah. Bagaimana pula dengan Kak Yam? Kak Yam jual goreng pisang. Dia kata dia jual goreng pisang. Ini saya berjumpa sendiri. Dia kata dia jual pisang selama ni adalah sedikit pendapatan. Sekarang ni jual goreng pisang dah 3 hari dia kata dia berhutang dengan toki pisang. Sebab tak mampu, pusingan tak ada. Sebab tak ada pembeli. There is no buyers, no takers. Jadi dia goreng pisang tu biar begitu je lah. Besok kena cari lagi sebab pisang tak habis tu dia bukan ada apa boleh disimpan tu besok. Itu kisah Kak Yam yang jual goreng pisang. Kemudian Abang Lin, ni pula dia bawa bas sekolah. Ni satu hal lagi. Yang saya tengok pula tu memanglah ada sungutan daripada persatuan pemandu bas sekolah. Bas sekolah bila tak ada sekolah ni, persekolahan tidak ada. Apa nak buat pendapatan? Masih lagi pendapatan yang kosong. Di sini yang saya katakan bahawa pimpinan harus segera memikirkan macam mana nak menyelesaikan keadaan ini. Tak payahlah bercakap soal bajet. Bercakap dalam parlimen, kita nak begitu, kita nak. Itu soal bajet tahun depan. Masalah sekarang, today. We have to address the issue today. How to overcome the issue. Jadi saya mengharapkan kalau mereka-mereka yang rapat dengan pejabat Perdana Menteri, rapat dengan Kementerian Kewangan, rapat dengan pejabat menteri besar, ya, bersuarakanlah. Ini nyatakanlah suara hati rakyat. Yang rakyat sekarang ini dalam keadaan yang tersepit, yang hidup mereka amat menderita. Mereka menderita kehidupan, mereka menderita dengan perasaan. Tengok anak-anak nak makan macam mana. Kalau dulu selama hari ni boleh memeta, besok kita nak makan ayam masak merah. Lusa kalau ada rezeki nanti kita nak masak nasi minyak. Dah tak mampu. Sudah hilang kemampuan untuk mengadakan keadaan begitu. So, jadi dalam keadaan begini, sepatutnya lah kita memberi kesedaran pada mereka yang berada di anjung kuasa. Sebab itu kita meletak mereka di anjung kuasa. Jadi pada wakil rakyat ni, berhentilah nak tunjuk kehebatan kamu. Sebab itu semalam saya kata turunlah. Macam hari ni, dah habis sidang hari ni, sementara nak tunggu hari Isnin akan datang, sidang parlimen, balik ke kawasan masing-masing, santunilah rakyat. Santunilah warga yang mengundi anda, warga yang memberi anda nafas, warga yang memberikan anda kedudukan sebagai ahli yang berhormat, sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Anda punya pendapatan ribuan. Mereka tidak minta duit daripada anda, tapi fikirkan macam mana mereka boleh menjana sumber pendapatan. Ini tugas wakil rakyat. Ini tugas pemimpin. Sebab rakyat sekarang ni dalam keadaan teraba-raba. Bagaikan orang buta yang bangun waktu pagi. Ataupun orang rabun yang bangun waktu pagi yang tiada cahaya. Teraba-raba, tak tahu nak ke mana. Ini suasananya yang saya mengharapkan agar mereka yang rapat. Kalau anda bekerja dengan wakil rakyat sebagai pegawai khas ke, kalau anda bekerja dengan menteri sebagai sesiapa politik ke, nyatakan pada pimpinan anda bahawa keadaan sekarang ni jangan fikir soal bajet. Jangan balik nanti, sedara balik ke kawasan, berjumpa dengan rakyat, jumpa dekat masjid ke, jumpa di mana-mana ke. Jangan risaulah bahawa kerajaan sedang dalam perancangan, bajet ini adalah untuk rakyat. Tolong jangan bercakap tu. Now, isunya now, today. Rakyat nak makan apa? Ini begitu juga dengan kisah Sarah Hamidun. Dia dulu pegawai di syarikat SME. Itu syarikat Semi Medium Enterprise. Yang disebut oleh Datuk Seri Najib, dia kata 32,000 syarikat sudah gulung tikar. Kalau 32,000 syarikat gulung tikar, ertinya kalaulah syarikat SME ni selalunya dia beruntung, dia menjana lebih kurang cukai lebih kurang 1 juta. Ertinya setiap tahun kerajaan akan mendapat 32 bilion pendapatan cukai daripada syarikat SME, semi medium yang ada kilang dan sebagainya. Itu pendapatan kerajaan. Tapi mereka yang dah tak ada kerja kerana dah gulung tikar, kalaulah satu kilang itu atau perusahaan SME ni dengan 50 orang pekerja saja
Artinya 50 kali 32 1.5 million. 1.5 juta rakyat yang hilang pekerjaan. Ini hilang pekerjaan sebab lagu Lodika. Nak cari duit mana? Macam mana? Yang ini saudara jangan cakap rakyat kena fikir sendiri dah. Tak boleh, berdosa. Anda sebagai pemimpin amat berdosa kalau melampiaskan semua permasalahan ini pada rakyat. Sebab itu saya berkata berkali-kali, mereka yang masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Bersyukurlah, walaupun gaji sedikit pun tak apalah, masih ada lagi. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita, tak kira bangsa, Melayu ke, India ke, Cina ke, dah sudah hilang pekerjaan. Bagi mereka yang hilang pekerjaan ini, ke mana nak mengadu lagi? Tentulah mereka mengharapkan sesuatu yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan untuk menangani suasana yang getir ini. The sudden impact yang kita tak tahu. Jangan cakap soal bajet saja. Bajet itu untuk tahun depan. Saya kena ingat ada kisah pilu. Seorang pemandu bas ekspres. Dia kata, apakah Perdana Menteri tahu? Apakah Tengku Zafrul tahu? Adakah Menteri Pengangkutan tahu? Mereka sudah hilang pekerjaan. Itu yang syarikat bas apa semula start mula nak buat dan ambil tindakan mahkamah dan sebagainya. Kerana tak ada. There's no movement. Bas pelancongan, bas persiaran, bas yang bawa ekspres daripada Johor pergi Penang dah tak ada sebab Perintah Kawalan Pergerakan berkesan. Orang pun tak bergerak. Jadi mereka juga hilang pendapatan. Mereka bukan ada simpanan, gaji mereka sekitar katalah dalam sebulan dapat 2,000 saja. Di situlah nak digunakan duit untuk bayar anak sekolah, di situ juga duit nak makan, kalau sewa rumah dan sebagainya. Kalau ada tabungan yang mungkin disimpan 100-200 saja. Kerana itulah keperluan untuk pengeluaran wang EPF perlu disegerakan. Betul lah tadi Tengku Zafrul kata, Tengku CEO tadi kata rakyat Malaysia boleh marah. Mereka bukan marah, tidak marah, tapi mereka mengadu nasib. Ini keadaannya. Tolong fikirkan terbaik. Dan saya tertarik. Ini mungkin boleh kita fikirkan bersama ya. Saya tertarik dengan tindakan Kapten Zawawi. Seorang juruterbang. Saya lupa nak cari balik tak dapat address dia. Dia diberhentikan kerja. Tidak lagi jadi pilot ataupun juruterbang. Dan dia terpaksa jual mi bersama dengan isteri dia. Mi dengan laksa. Di Captain Corner. Dan saya pun terfikir. Kalaulah teman-teman yang pernah bertandang ke Captain Corner tu, saya nak hubung ni saya tak tahu. Kalau saudara ada nombor telefon dia apa semua, minta hubungi saya 012 397 5055. 012 397 5055. Saya terfikir, apa kata perniagaan warung Kapten ni difranchisekan. Jadi kalau mungkin ada rezeki apa semua dapat modal sekarang ni, kena fikir difranchisekan. Warung Kapten Alostar, warung Kapten di Kelantan, warung jadi macam mana Kentucky Fried Chicken. Gunakanlah media sosial ini. Tak ada masalah. Gunakanlah laman saya ini untuk kita berinteraksi, berbincang macam mana nak memulakan. Tapi kita pakai satu saja, iaitu warung Kapten. Saya rasa mungkin ada daya tarikan. Jadi kalau mereka yang bekerja, yang buka warung Kapten tu, pakai Kapten lah. Jadi dia punya signboard tu, warung Kapten. Saya rasa mungkin boleh juga. Jadi mana-mana pun warung Kapten. Jualnya tak banyak. Jualnya laksa dan mi kari ke, atau 2-3 jenis dan warung. Tapi tiap-tiap warung itu dikenali sebagai warung Kapten. Saya rasa mungkin itu ada daya tarikan, dan dia punya resipi itu kita pakai resipi yang digunakan oleh Kapten Zawawi. Berbincanglah. Saya menyarankan kepada Zawawi juga boleh pergi jelajahi satu negara, berjumpa dengan siapa untuk dapatkan franchise. Cuma janganlah tekan. Janganlah kerana dah popular ni apa semua, nak cas satu warung 1,000 ke 2,000, itu naik lah. Cari jalan supaya kita dapat saling bantu-membantu agar rezeki kita ni diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya tengok sambutan untuk warung dalam YouTube yang saya tengok, ada sambutan dan ada pembeli. Tak banyak lah, mungkin satu hari dapat RM1 ke, tapi ada income. Kenapa tidak kita jadikan sebagai saya dah kata jadikan ruangan saya ini sebagai
untuk mencanda minda. Jadi minda kita ini kita buka sedikit, why not? Bincang. Dato' Kapten Zawawi ni mungkin pergi ke Ipoh, cari orang Perak, berapa orang nak buka warung dia. Warung, Kapten. Tapi kalau start, warung, Kapten. Pergi ke Johor, warung, Kapten. Tetapi masakannya sama. Jadi kalau orang tak dapat nak rasa mungkin warung Kapten ini dia buka di Bangi ke, ataupun di Shah Alam ke, ataupun di PJ ke, dan jadikan untuk seluruh negara. Dan lepas itu kita start roll over satu demi satu. Sebab saya mikir tadi, saya bila tengok itu, kata-kata kalaulah KFC boleh buat, Kentucky Fried Chicken, Captain Saunders boleh jadi billionaire satu dunia dengan ayam gorengnya, kenapa kita tak boleh? Takkan warung Captain tak boleh? Ada Captain Kiosk. Ya, sebab saya tengok simbol pakaian Captain tu, saya kata boleh daya tarikan. Begitu juga, saya melihat sebenarnya dapat laporan dalam bulan lepas saya baca. Ini sayanglah, iaitu Terengganu Fried Chicken. Saya ingatkan benda ni main-main. Rupanya Terengganu Fried Chicken ini dia pasaran di antara di Eropah sebenarnya. Dia punya pusingan turnover dia bilion. Artinya bukan tak mampu. Cuma masalahnya Terengganu Fried Chicken ini sudah dimiliki oleh orang lain. Ia sudah dimiliki oleh orang lain. Bukan bangsa Melayu, bukan bangsa Malaysia. Asalnya dari Terengganu. Inilah satu benda yang agak yang perlu kita fikirkan bersama. Okey, itu tentang kehidupan rakyat, rintihan rakyat yang perlu ditangani oleh pimpinan hari ini. Jangan kita bercanda dengan kesukaran rakyat, dengan kesusahan rakyat. Jadi tiap-tiap wakil rakyat sekarang ini, hari ini dah cuti. Balik ke kawasan masing-masing. Sila tengok. Lebih-lebih lagi pada pimpinan UMNO. Tangani rakyat di bawah sana tu. Apa kehendak mereka? Jangan tunjuk keangkuhan. Jangan datang dengan Mercedes. Maka rakyat datang semua, lepas tu balik. Tinggal asap saja. Sesuatu yang di parlimen yang agak dari sisi kerajaan untuk saya membuat pencerahan ialah tentang, saya kata bahawa bajet kali ini nampak gayanya ada berlaku kepincangan. Pincang. Kerana apabila menteri, menurut Datuk Saifuddin Abdullah, Datuk Saifuddin Abdullah ni dia menteri komunikasi. Dia kata dia tak tahu pun tentang peruntukan jasa yang begitu tinggi 81 juta. Dia menteri. Tetapi timbalan dia, sahabat saya Datuk Zaidi, dia kata dia tahu, dia yang mencadangkan. Jadi di sini, macam mana ya? Menteri tak tahu, timbalan menteri tahu. Siapa lebih tinggi? Sedangkan timbalan menteri tak masuk dalam mesyuarat kabinet. Yang masuk kabinet, mesyuarat kabinet, membincangkan sesuatu itu adalah ini menteri. Jadi timbul persoalan, apakah bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul minggu lepas, pada 6 bulan yang lalu, dibincangkan di kabinet. Ini satu masalah juga ni saya tengok. Kerana bila Lee Kuan Yew bertanya apakah kabinet tahu semua, Datuk Tengku Zafrul macam mengelak. Sepatutnya sesuatu pelanjauan nak dibentangkan, mesti barulah ada satu keputusan dan satu pendirian mana masing-masing akan mempertahankan. Tapi hari ini kalau itu berlakunya, berat tu. Artinya mungkin apakah? Jadi sebab cara jawapan Tengku Zafrul itu seolah-olah tidak ada perbincangan, ya? Tidak ada perbincangan. Dan apa yang berlaku di parlimen hari ini adalah sesuatu yang cukup tidak boleh kita terima. Ini memang sikap yang cukup melampau dan satu perlakuan, satu tindakan yang kita tak boleh terima. Itu pertamanya semalam. Semalam apabila Jelutong diarahkan keluar oleh Timbalan Speaker Datuk Azalina. Maka dia disingkirkan, kena tengajang keluar. Badan pun memang sepatutnya orang macam ini disingkirkan. Ya. Tapi hari ini ada kawan dia ahli parlimen daripada DAP juga, daripada Kepung, cuba nak membela. Nak membela waktu itu speakernya Datuk Azharun
jadi speaker, tiba-tiba bila dia kata speaker bodoh. Ini bahasa-bahasa yang digunakan oleh ahli parlimen daripada parti pembangkang ni memanglah cukup kurang sopan. Yang unparliamentarian. Satu bahasa yang tidak sepatutnya dilontarkan dalam parlimen. Parlimen adalah tempat yang mulia. Jadi bila mereka membuat tindakan begitu, ini satu tindakan yang hina parlimen. Takkanlah kata speaker bodoh. Kalau nak marah macam mana pun, boleh marah cara lain. Boleh cakap saya tak setuju tuan deputy, tapi bukan kata speaker bodoh. Dan ini mengundang kemarahan sebab Dato' Ad Harun pun dia pun manusia biasa juga. Tentulah dia akan mempertahankan speaker, sama ada timbalan speaker pun sebarang satu keputusan speaker. Dia baru nak buat ruling, dia kata. Kesan daripada itu, maka tindakan kena pada ahli parlimen Kepong tu kena terajang keluarlah dan digantung selama 5 hari. Masalahnya saya nampak bukan sekadar 5 hari untuk mengeluarkan ahli parlimen yang cukup biadab. Itu yang saya katakan, paling celaka ni saya kata. Yang paling biadab ni, dia tak nak keluar, terpaksa speaker panggil polis. Kalaulah polis terlibat dalam persidangan parlimen, dalam dewan itu, ini sudah kalau ini yang dilaporkan di peringkat dunia, malu. Sebab parlimen, polis tak ada kuasa. Kalau polis nak tangkap sesiapa pun, dia tak boleh tangkap dalam kawasan parlimen. Dia kena tunggu di luar pagar. Katalah seseorang masa dulu-dulu tu nak tangkap seorang ahli parlimen ni, dia di bawah ISA dan sebagainya, unit special branch akan tunggu di luar gate. Dia cross saja keluar parlimen baru tangkap. Tapi dalam kawasan parlimen tak boleh sebab dia ada immunity, ada kekebalan parlimen. Tapi hari ini polis terpaksa dipanggil. Dan ini sudah seolah-olah bukan mencabar, sudah merubah situasi parlimen yang selama ini kebal, yang selama ini ada imunitinya daripada tindakan pihak berkuasa. Kesannya bukan kerana speaker. Kesannya kerana kebiadaban ahli parlimen daripada Kepong. Dia tak nak keluar. Dah kena hasil keluar, dia tak nak keluar. Dah berdegil nak bergaduh apa semua tu. Jadi speaker dah tak ada jalan. Panggil bentara. Bentara panggil pun dia tak mau keluar juga. Jadi jalan yang terbaik, speaker kata panggil polis. Bila dipanggil polis saja, ini satu masalah. Sebab rasanya polis tak boleh masuk dalam dewan. Kalau polis masuk dewan, ini sudah tercemar kemuliaan parlimen. Dan of course lah polis bila speaker panggil, dia datang lah. Kita tak boleh salahkan pihak polis. Pihak berkuasa polis, mereka melaksanakan tugas. Sebab polis masuk atas arahan dan kebenaran daripada Tuan Yang Dipertua, iaitu speaker. Ini masalahnya. Ini masalahnya sekarang ni bila kita mempunyai ahli-ahli parlimen yang biadab. Ahli-ahli parlimen yang tak tahu menggunakan tata cara, ahli-ahli parlimen yang tak tahu untuk behave ataupun berkelakuan bagaimana sebagai ahli yang berhormat. Sebab gelaran mereka ahli yang berhormat. Mereka ada immunity dalam dewan. Mereka tak boleh disentuh. Boleh kata pasal sebab itu bila mereka berbahas, bila mereka menuduh macam apa tadi Tun Dr. Mahathir dia sanggah saya tahulah ucapan dia pada Datuk Seri Najib. Bagaimana seorang penjenayah boleh berucap dalam parlimen apa semua tu. Dia tak boleh, Datuk Najib tak boleh ambil tindakan. Dia boleh kalau benda itu dibuat di luar parlimen baru boleh ambil tindakan saman. Tapi kalau dalam parlimen tak boleh. Sebab itu perkara-perkara yang masih lagi dalam perbicaraan di mahkamah tak boleh disentuh. Sebab parlimen ada immunitinya. Cuma saya hairan bagaimana parlimen kita sudah jadi tonggang langgang. What happened to Malaysian Parliament ni? Malu kita. Jangan kita menjadi parlimen seperti di Taiwan, macam mana di Bosnia, ada di parlimen akhirnya bertumbuk dalam dewan apa semua. Dunia melihat apakah Malaysia mau berada di tahap begitu. Cukuplah kita mengatasi Amerika daripada mempunyai pemimpin tertua 2 tahun lebih awal daripada Amerika. Cukuplah kita mengatasi Amerika mempunyai timbalan Perdana Menteri wanita 2 tahun lebih awal daripada Amerika. Tapi janganlah sikap-sikap begini. Sepatutnya ahli-ahli parlimen, you must behave yourself lah. Belajarlah untuk jadi manusia. Bagi saya, ini bila saya kata belajar jadi manusia lah, sepatutnya kerana tindakannya yang boleh mencemarkan nama baik negara. Negara kita dilihat begitu harmonis, negara yang walaupun kita mempunyai pelbagai kaum, dunia menghormati Malaysia. Sebab Malaysia satu negara yang paling unik. Sebab kita mempunyai 3 kaum yang berbeza yang besar. Tambah dengan kaum-kaum yang lain.
berbeza macam negara-negara Arab. Dia Arab sama Arab berperang. Orang putih sama orang putih berperang. Rakyat Amerika sama rakyat Amerika berperang. Rakyat England sama rakyat England berperang. Orang kulit putih sama kulit putih berperang. Di China pun berperang sama mereka. Di Hong Kong mereka bergaduh sama mereka. Di Thailand mereka bergaduh sama warga Thailand. Tapi tidak di Malaysia. Di Malaysia kita hidup dengan harmoni sejak kita mencapai kemerdekaan. Kenapa harus diganggu gugat? Kenapa perlu adanya unsur-unsur mencetuskan suasana yang tidak baik di negara kita ini? Kenapa tidak kita pertahankan keharmonian negara kita? Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada juga kaum-kaum lain, kita ada Serani, kita ada Iban, kita ada Kadazan, pelbagai kaum. Dan kita tidak pernah bergaduh. Kecuali 13 Mei yang diwujudkan oleh anasi-anasi komunis. Kita tak pernah. Jadi kenapakah tindakan ahli parlimen daripada Kepong tu? Begitu juga dengan budak muda Persatuan Mahasiswa Universiti itu, yang mencabar pula Dulia Mulia Pertuan Agong, yang menggamit perasaan supaya orang Melayu bangkit bergaduh, yang menggunakan politik perkauman. Ini dah tak boleh ni. Kita kena kepung. Sekarang ni dalam saat kita COVID begini, rakyat tengah susah. Bila rakyat susah, emosi mereka cepat meledak. Pihak berkuasa kena jaga ni. Rakyat dalam keadaan susah, rakyat sedang lapar. Jadi emosi mereka cepat terbakar. Jadi apa yang dilakukan oleh ahli parlimen daripada Kepong tu, satu tindakan yang membuat korang marah. Boleh mengulang perkataan bodoh apa semua, dan akhirnya mengundang pihak polis masuk ke parlimen. Satu benda yang bagi saya tak pernah berlaku dalam sejarah. Kenapa peraturan parlimen ni jadikan begitu? Sudahlah sekarang ni parlimen kita ni bersidang pun dengan limitation 80 orang saja. Okey, kita berdebatlah saja teman. Gunakan ruang itu untuk percanggahan minda dan sebagainya. Sebab itu saya cuba mewujudkan ruangan di media sosial ini untuk kita sama-sama berbincang. Saudara boleh hantar pandangan. Saya pula menganalisa, kita membuat pencerahan. Jadi jangan kadang-kadang ajar juga oleh parlimen ni. Itu keadaannya. Ya. Jadi apabila Tun Mahathir tadi dia kata bahawa penglibatan orang politik hendaklah dihentikan, tentang separation of power, saya senyum je. Sebab sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini adalah rintitan daripada zaman beliau. Tidak berlaku pecahan kuasa ataupun separation of power antara eksekutif dan legislatif. Benda itu berlaku zaman beliau. Jadi beliau campur tangan eksekutif kepada bahagian judiciary, campur tangan eksekutif dalam legislatif. Jadi pecahan tiga bidang kuasa itu tak berlaku. Hari ini bila saya dengar Dr. Mahathir ni, apakah beliau menyatakan itu kenyataan untuk diri dia. Yang maknanya dia mengakui lah kesilapan dia, mau membetulkan. Dan pimpinan hari ini perlu mengambil kira. Walaupun itu dilakukan oleh Tun dulu, tapi bila Tun dah menentakkan, dia mengakulah kesilapan-kesilapan tersebut. Jadi kita sekarang ni bila tengok tentang bajet apa semua ni, saya bila tengok tentang kedudukan PAS ni, saya pun menong fikir, yalah, nak mengundi ni pada 9 bulan nanti, backbencher PAS ada 10 orang. Jadi eloklah rasanya saya dapat khidmat tadi, dia kata eloklah MP PAS saja yang sokong undian bajet 2021. Mana tahu ada bunian akan turun dari Gunung Ledang bantu mereka. Ini satu cynical. Jadi sebab itu kita katakan bahawa dalam politik ni janganlah kita menabik dada kita saja. Kita saja yang penting. Jadi saya malam ini sebenarnya sebab malam Jumaat. Malam Jumaat saya tak mau maki orang, saya tak mau mengadu domba orang, cuma saya nak menegur. Malam esok lain. Malam ni kalau boleh kita nak menegur pimpinan, santunilah rakyat. Kasihanilah rakyat yang menderita. Politik ni memanglah kadang-kadang seronok kita bercakap, tapi ada masanya panah darah juga kita. Tapi apabila adanya ahli-ahli parlimen, adanya wakil rakyat yang tidak bersikap sebagai wakil rakyat, apakah mereka mau dilayani bukan sebagai manusia? Mereka sepatutnya orang dihormati, yang berhormat. Tapi bila berlaku perbalahan di parlimen, boleh kata speaker bodoh dan sebagainya, itu mengundang kemarahan kita. Kenapa mereka memancing emosi kita? Kenapa macam parti DAP pula tu,
pemuda DAP pula mempertahankan tindakan pelajar-pelajar bukan Melayu Universiti Melaya itu yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghina raja-raja Melayu yang Tuan Agong berhubung dengan tindakan perintah darurat dan sebagainya. Jadi benda ini sepatutnya tak boleh dilakukan. Jadi sepatutnya dalam suasana kita rakyat susah. Rakyat susah, perut mereka lapar. Bila rakyat lapar, api perkauman, api perbalahan, api sengketa mudah untuk dinyalakan. Jangan izinkan begitu. Sebab tu saya katakan pimpinan kerajaan tidak harus menunggu sehingga bajet diluluskan. Bantuan untuk rakyat mesti disegerakan sekarang. Kalau boleh mulai hari Isnin akan datang, gunakan segala agensi apa semua, laksanakanlah. Sebelum bajet diluluskan dulu apa yang ada. Jadi sekarang ni apa yang dibincangkan di Parlimen bajet tahun lepas. Jadi sekarang ni apa simpanan yang masih ada ataupun saki-baki kewangan yang masih ada, keluarkan segera. Kalau perlu pinjamkan segera untuk membantu rakyat yang sedang menderita. Ini keadaan realiti dan dugaan ini kesusahan ini bukan datang dengan diundang. Tiba-tiba masalah ini hadir tanpa diundang dan dia datang menerpa bagaikan angin yang berlalu begitu laju. Dia bermula daripada negeri China, dia pergi ke England, dia pergi ke Perancis, dia pergi ke Sepanyol, dia pergi ke Amerika dan menyapa kita di sini hingga kita terpaksa terkurung dalam perintah kawalan pergerakan. Hari ini bersasar. Dan akhirnya kita terkurung di rumah, nak bergerak tak boleh, pendapatan tak ada. Pekerjaan hilang. Ekonomi merudum. Wang simpanan habis. Kegusaran saya pertama sekali soal makanan. Cukupkah kita bahan makanan? Simpanan bahan makanan kita. Ini Kementerian Pertanian mesti menanganinya. Mereka menjadi menteri kat situ di kementerian itu, para pegawai pun bertanggungjawab. Jangan besok nak lepas tangan. Oh, COVID ni kita tak jangka lah. Ini semua luar jangkaan. Ini tak boleh jawab. Pimpinan tak boleh mengatakan ini di luar jangkaan, jadi kita berserah. Tak boleh. Sebab sekarang ini kena tangani. It is your responsible. It is not our responsible. Ini bukan lagi people responsible. Ini bukan lagi masalah rakyat ataupun tanggungjawab rakyat, tetapi berada pada tanggungjawab pimpinan untuk memastikan rakyat terselamat dalam suasana yang sebegini tenang. Ini teruk ni sekarang ni. Jadi sebab itu saya kadang-kadang saya menzahirkan pandangan saya ini supaya kita terus ingat keharmonian ini jangan kita bakar. Kebahagiaan rakyat ini jangan kita persendakan. Minda rakyat jangan kita mainkan. Untung nasib rakyat jangan sekali-kali kita perlecehkan. Saat kita punya kuasa, kita kena tangani masalah rakyat ini. Sebab sekarang ini suasana begitu tenang, begitu sukar. Pergerakan terhad. Pekerjaan dah tak ada. Ekonomi tidak mampu dijana. Jadi apa cara dia? Kita dalam keadaan kalau air itu stand still. Air itu tak bergerak seperti air di dalam takungan. Ingat, air yang dalam takungan yang tidak bergerak, ia akan menyimpan lumpur dan lumut. Segala kekotoran itu akan disimpan. Dan ia akan mengeluarkan bau yang tidak baik, bau yang kurang menyenangkan. Tapi kalau air itu berlalu deras, laju dia punya air itu, lalu dekat sungai ke apa semua tu, disitulah ada ikan yang cukup baik, cukup mahal nilainya, iaitu ikan kelah. Tapi kalau air dalam takungan, dalam kolam itu, kita simpan dalam kolam itu, tunggu 3 bulan, yang ada puru-puru katak puru-puru. Dan juga takungan lumut-lumut. Dan akan mengeluarkan bau yang busuk. Begitu juga dengan kehidupan rakyat. Jangan dibiarkan ekonomi kita stand still. Jangan dibiarkan rakyat termenung. Jangan dibiarkan rakyat bangun pagi saja melihat apakah ada sinar kehidupan. Apakah aku boleh hidup untuk besok. Apakah kita boleh mampu untuk terus dalam sebuah kehidupan yang diredai. Dan kita akan berterima kasih pada kerajaan. Dah 60 tahun kerajaan Malaysia ini. Sebab itu saya kata 60 tahun UMNO memimpin. Kita rakyat, alhamdulillah, yang dulunya tak begitu bijak, ramai yang berada di Menara Gading. Yang dulunya duduk di rumah kayu di kampung-kampung, ramai yang punya villa dan banglo. Rakyat yang tidak punya pendapatan yang terlalu sedikit, era UMNO memimpin, rakyat ada yang kaya raya, menjadi jutawan, menjadi billionaire dan sebagainya. Tidak dinafikan ada juga rakyat yang susah, tetapi ia ditangani. Sepatutnya sekarang ini
pimpinan, sama ada mana-mana parti politik pun, selagi kamu bernama pemimpin, kamu mesti menangani kehidupan rakyat at any cost. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita jumpa lagi malam esok.